Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit sebanyak menambah lagi ilmu kita, insya-Allah. Pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berbincang berkaitan dengan walaupun harta pusaka itu dibahagikan, tapi masih lagi ada masalah. Sebab bila menyebut tentang pembahagian harta pusaka, dia tidak semestinya nama kita itu wajib berada dalam geran tanah itu. Sebab kalaulah kesemua orang beranggapan membahagikan harta pusaka tu mesti ada nama dia dalam geran tanah itu, maka akan jadilah wujud suatu pemilikan beramai-ramai ke atas sebidang tanah. Adakah salah? Tak salah. Adakah berdosa? Lagilah tak berdosa kalau dah tak salah. Cuma bila mana berlaku pemilikan beramai-ramai ke atas sebidang tanah, maka risiko yang bakal berlaku adalah banyaknya kepala dalam pemilikan tanah tersebut. Yang dimaksudkan banyak kepala ini sebagai contoh, satu tanah itu ada 8 nama. Bila ada 8 nama, yang seorang ni dia kata, aku dah pergi tengok dah tanah tu, dia punya semak tadi parah hidung, maka aku dah pergi tanya Bangla kata nak 3,500 sebagai contoh. Jadi kita pakat bagi 8 orang ni, belum tentu ke-7, ke-8 ini bersetuju untuk bahagi. Kerana apa? Masing-masing dengan alasan masing-masing. Ada setengah tu dia bagi alasan yang dia ni tak boleh buat keluar duit tahun ni sebab anak dia exam. Yang seorang ni pula bagi alasan tanah tu berada di kampung, aku tak balik kampung, aku duduk KL pula. Itu baru nak potong rumput, belum lagi nak pecah lot, belum lagi nak apa? Nak tukar status pertanian kepada bangunan, belum lagi nak ukur, nak bayar dan sebagainya. Jadi bukan benda yang mudah. Dan tuan-tuan dan puan, yang paling menakutkan adalah ada di kalangan kita yang membuat satu perumpamaan yang jadi masalahnya bila mana berlaku pemilikan beramai-ramai ni adalah apa? Disebabkan faraid. Faraid ni yang menyebabkan pemilikan beramai-ramai, yang jadi tak boleh nak urus harta kepada lapisan yang seterusnya sebab ni. Dia bawa pula dah satu agenda. Jadi kita dah faham, kita dah maklum, pembahagian pusaka tidak semestinya ada nama kita dalam tanah harta tersebut. Sebagai contoh, ahli waris ada 8 orang, bincang tanah ni macam mana, siapa nak? Aku nak. Baik, engkau nak betul-betul, kau bayar bahagian kami yang 7 orang lagi. Maka deal lah, bincanglah nak bayar berapa, ikut kemampuan dia. Kalau sana setuju, sini setuju, jalan lah. Adakah kita menafikan
bahagian faraid yang 7 lagi? Tidak, sebab kita yang seorang ni dapat tanah, yang lain dapat duit, maka duit itulah bahagian faraid dia. Cuma ini dalam bentuk tanah, yang tu dalam bentuk duit. Tapi banyak berlaku, ayah dia tinggal 7 tanah, ke 7 dia pergi letak nama adik-beradik dia 8 orang. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang banyak berlakunya adalah harta tersebut jadi beku dan terbengkalai. Baik. Maka timbul persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Cumanya saya duk baca WhatsApp ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada pegawai syariah lah sama macam saya, cuma dia senior. Dia ni hakim mahkamah rendah pertama di Malaysia, perempuan. Jadi hari tu dia kanser payudara. Kemudian apa panggil apa? Kumo apa? Kimo. Jadi dah buat, kemudian dah bebas kanser. Datang pula kanser hati. Kemudian doktor sahkan barah hati. Maka minggu lepas doktor suruh balik. Pukul 7 tadi mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur berapa? Saya rasa dalam 49 ataupun 50. Tak ada dah lah. Hilang seorang dah. Itulah kita ni. Dah. Tunggu masa ada. Tunggu masa masing-masing. Baik. Maka timbul persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah hukumnya seseorang itu membahagikan harta pusaka mengikut pakatan sesama waris, bukan mengikut kadar faraid? Dia tak ikut pembahagian faraid yang mana 2/8, 1/8, 1/3, 1/2, dia tak ikut. Habis tu dia buat macam mana? Dia buat bincang semua sekali bagaimana nak bahagi, tapi tak ikut faraid. Maka jawabnya boleh ataupun tidak? Jawabnya boleh. Jangan pula di kalangan kita yang kata kalau tak bahagi faraid berdosa. Sabar dulu, jangan buat hukum gitu. Sebab apa? Sebab yang mereka buat ini adalah dengan persepakatan, persetujuan bersama. Baik. Cumanya ia juga boleh jadi berdosa bila mana berlakunya persepakatan ini, bila mana tidak ikut kepada lunas hukum syarak. Maka kehendak hukum syarak ni, tuan-tuan dan puan, dia terbahagi kepada 4. Sebelum kita nak bahagi sama rata, kita tak nak ambil bahagian kita ke apa benda lah yang berkaitan, tak nak ikut faraid tadi. Maka yang pertama adalah pembahagian itu mestilah dibuat tanpa paksaan. Tak boleh nak paksa. Jangan kita paksa. Setengah orang dia kata dia tak paksa, tetapi yang dia buat itu adalah paksaan dalam senyap. Contoh, dia kumpulkan semua ahli keluarga dia, ahli waris dia, adik-beradik dia sebagai contoh, dia sulung. Dia kata kita ni anak kepada mak kita tak ada dah. Maka bila mak kita tak ada tadi ni, kita tak payah ikut faraid lah, sebab kita kan daripada kecil hidup bersama ni, kita bahagi sama rata je. Maka yang lain tak berani nak bersuara. Kenapa? Sebab abang dia tadi ni pencen askar. Dah. Pangkat terakhir pegawai waran 1. Backing pegawai waran ni. Gawaran ni yang mana? Kalau tuan perasan, dia tak pakai beret, dia pakai topi. Kemudian ada ni. Kemudian dia pegang ni. Dia bukan tongkat kecil tu, dia tongkatnya macam tu. Saya tahu sebab dulu waktu diploma saya join askar wataniah. Jadi rekrut sebulan lah tuan-tuan. Jadi dia kata dia tak paksa, tapi cara dia
Sebab itu nasihat saya tuan-tuan dan puan, bagi siapa yang sulung, bila berbincang dalam bab ini, biar adik-adik cakap dulu, kita last kali. Itu lebih terbaik. Kenapa? Sebab bila yang sulung bercakap, yang lain jadi macam malu Allah, apa lagi, segan. Kan aku katakan dia maki aku, pula. Kan aku katakan dia kata kau cakap apa, pula buah ayat tu, muka bengis. Jadi dia baru nak bercakap, yang ni pula sound gitu, yang lain akan kata engkau jahat pula dah. Jadi biar adik-adik lah. Macam mana ya, abang buka lah pada adik-adik macam mana cerita. Kenapa perlu kita buka pada adik-adik dulu? Supaya kita nampak, sebab kita tua dah ni. Oh, cara dia bercakap ni macam dia memerlukan ni. Oh, yang ni dia macam tak kisah. Nampak gambaran. Kemudian kita buat kesimpulan lah. Itu dia cerita dia. Tapi kalau kita duk bra lah, kali dia senyap. Jadi jangan ada paksaan. Paksaan secara terang ataupun paksaan secara sembunyi, yang tak perasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tiada waris ditinggalkan daripada perbincangan itu. Makna kata kena ada semua orang. Tapi ada juga jenis macam mana, jangan panggil dia. Sebab kalau panggil dia serabut je ni, pula. Walaupun dia ada menyerabutkan, tetapi dia adalah pemilik. Maka bila dia pemilik, maka dia berhak untuk menyatakan apa yang dia nak. Macam kita meeting lah kan. Macam mana pendapat? Okey, round table, ada isu-isu berbangkit. Jadi masa cakap macam mana pengarah program nak teruskan program ni ataupun tidak, bajet cukup ke tidak. Mana boleh orang lain bercakap bagi pihak dia, mesti dia yang bercakap, sebab itu hak dia, floor dia. Jadi tidak boleh kita tinggalkan ahli waris dalam perbincangan itu. Macam berlaku pada sahabat saya, mak dia meninggal. Maka ayah dia tadi sama juga pencen askar. Ayah dia kata dia 3 beradik, tanah ni kepada yang sulung, tanah ni pada kakak nombor 2, dia bongsu. Dia kata rumah yang aku duduk ni kau ambil. Duit barang kemas, ayah dia tak buka mulut langsung. Padahal yang bongsu tu ustaz, sama macam saya pegawai syariah ni. Tapi yelah, ayah begitu, jadi anak kan senyap gitu kan. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala, bila ayah dia kata begitu, tak ada tukar nama apa lagi ni, dia cakap mulut je. Ditakdirkan Allah Ta'ala, tak sampai setahun, ayah dia akad nikah baru. Panjang umur dah. Tahniah lah. Jadi semenjak akad nikah tu, kalau sebelum akad nikah duk tanya kau tak nak balik ke, lah ni tak tanya dah. Sampai kalau kawan saya balik, bila kau nak balik pula ni, pula tanya. Okey. Bila mana dah berkahwin lebih pada 6 bulan, dia panggil kawan saya tadi, dia kata rumah yang aku kata hari tu nak beri pada kau ni tak jadilah, beri pada makcik kau, kesian kat dia pula. Jadi kawan saya buat apa? Telah liu je lah. Sebab dia takkan cakap tu. Okay. Cuma dia beritahu saya, yang aku bimbang Ihsan adalah bila mana aku mati nanti lebih awal daripada ayah aku. Saya kata kenapa? Sebab kalau aku mati awal, maka ayah aku akan dapat harta pusaka yang aku tinggalkan. Kalau dia buat perangai macam hari tu, kebarangkalian besar, sebab isteri dia tak bekerja, kebarangkalian besar rumah yang aku beli ni pun jahanam nanti ni. Kenapa jahanam? Takut dia bergaduh pula dengan menantu dia tadi ni. Sebab hari tu dia boleh buat begitu, apatah lagi bila mana anak dia tak ada dah. Mana tahu dia cakap pada menantu dia, kau kena ingat kau tu tak kerja, yang beli rumah ni anak aku tu tak? Pula dah. Sebab itu hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jangan diingat yang tua itu cerdik. Kadang-kadang yang tua itulah yang hati buta kadang-kadang. Jangan diingat yang muda itu tak cerdik. Kadang-kadang yang muda tu lebih teruk daripada yang tua. Jadi dia macam-macam boleh berlaku. Ni semua ujian tuan-tuan dan puan-puan. Ujian.
Sebab itu saya ujian paling terdekat tuan-tuan hari tu lah. Bulan lepas saya datang, saya kata isteri saya bersalin kan. Jadi 30 hari bulan 9 baru ni, yang bersalin hari, yang isteri saya bersalin baru ni, anak saya umur 20 hari masuk NICU tuan-tuan dan puan, sebelah hari. Sebab apa? Dia batuk, jadi duduk di sini, dia punya kerak kan, budak je mana reti nak ni. Kemudian campur pula dengan kuning. Isteri pula bagi susu, bangun, dia perasannya bangun pagi tu pampers kering, patutnya pampers kena penuh, kering. Maka isteri bagi susu badan tak nak isap, barangkali dia tersekat barangkali. Kemudian kita pula takut dia tak ada tenaga, kita bagi pula susu botol. Maka susu botol tadi dia memaksa untuk dia isap. Pukul 10 lebih tadi tuan-tuan dan puan-puan, ni macam orang tak mengalir darah. Kemudian bibir tadi warna kelabu. Kemudian kepala ni dah slow-slow keluar urat-urat kecil ni. Saya tengok tadi tuan-tuan panggil rumah, masuk dalam kereta. Lepas tu dia Terengganu. Siapa pernah pergi nasi dagang atas tol? Pernah makan situ? Nasi dagang atas tol tu nak pergi ke tu, nak sampai ke pantai Batu Buruk tu, memecut kereta macam orang gila tuan-tuan. Pada hari Sabtu waktu tu, orang pula ramai. Waktu tu tak tengok dah pada anak. Kenapa? Sebab dah terkulai tuan-tuan dan puan-puan. Oi, saya tak berani tengok. Yang saya duk pegang je, saya mengharapkan panas lagi badan dia. Ada panas lah sikit. Anak kalau sejuk tu bahaya. Sampai kecemasan tadi, letak-letak, nurse terus tekan dia punya ni. Maka saya pergi cari parking. Orang rumah kata waktu masuk tadi, nurse kata macam dah tak ada nyawa. Doktor pun buat CPR, menangis tuan-tuan. Alhamdulillah. Pukul 2.30, 2.45 masuk NICU. Waktu tu bacaan oksigen 84. Doktor tak nak. Doktor nak 95 ke atas dan konsisten 84. Besok naik 90. Waktu tu penuh wayar ni. Cuma dia tak ditidurkan sebab dia boleh sebas ni. Lusa tu selang 2 bilik dia bilik seorang-seorang, mati budak tu tuan-tuan. Tak tahu baby mana. Kemudian selang 2 hari datang suami isteri datang ke ward NICU ni. Saya kata kenapa? Berlari tadi ni macam lembik dia punya kaki. Sebab doktor kata anak dia tadi ni oksigen makin drop. Besok datang lagi, doktor kata doktor bagi pilihan. Yang pertama adalah doktor akan matikan oksigen ni, ataupun anak tu berlalu begitu saja. Aduh, ya Allah, saya tanya anak nombor berapa? Anak nombor 1. Yang sebelum ni gugur, yang ni nombor 1. Kemudian pula lahir 29 minggu. Kenapa? Sebab air ketumban kering. Duduk di mana? Kemaman. Daripada Kemaman kena beranak di Kuala Terengganu. Naik ambulan 2 kali, ambulan rosak tayar. Beranak di mana? Beranak di klinik desa Kemasik. Besok tu tengok bilik anak dia tadi dah nama orang lain. Barangkali meninggal lah kot. Saya rasa saya ni kira teruk dah. Rupanya teruk lagi tuan-tuan yang ada. Kan? Yang bilik sebelah, dia bila menangis, dia nurse dengan misi, bukan boleh tepuk setiap masa, betul tak betul? Lepas tu yang sebelah ni duk menangis. Isteri kata rasa nak pergi tepuk yang sebelah tu, tapi tak boleh nak masuk sebab dia takut kuman apa semua. Hujung minggu nampak rupa-rupanya mak ayah duduk di KL, beranak hari tu di Kuala Terengganu, masuk NICU. Jadi mak ayah datang hujung minggu je lah. Aduh, kalau kita fikir dah, takkan tak boleh cuti? Barangkali tak boleh cuti. Kalau cuti tolak gaji, duit tak ada pula. Tengok, hidup orang susah. Sebab itu bila kita susah, kena tengok juga orang lain lebih susah pada kita. Automatik kita akan kata Alhamdulillah, syukur tuan-tuan dan puan. Oh, takut. Hari ketiga doktor kata nak ambil air tulang belakang. Air tulang belakang pula dah. Setuju tak mak ayah? Bincang tak setuju. Allahu Akbar. Ujian. Baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan dan puan, tidak merugikan atau mengurangkan bahagian anak yatim atau waris tidak mukallaf.
Ini dalam kes apa? Ini dalam kes orang yang mana dia OKU, dia tak boleh buat keputusan. Siapa lagi? Budak-budak kecil. Termasuk ni. Apa maknanya? Contoh, suami kita mati. Kebetulan pula Puan Hajah ni ada anak lelaki seorang, perempuan seorang. Darjah 2, darjah 1. Mak ayah suami ada lagi. Maka ahli waris dia siapa? Isteri, mak ayah suami dan anak 2 orang tadi. Maka isteri tadi dia kena buat keputusan. Sebab mak ayah suami tadi setuju untuk bahagi sama rata. Maka dia kena buat congak, buat apa ni, calculation sikit. Kalau bahagi sama rata dengan faraid, mana yang lebih banyak kepada 2 orang budak ni tadi? Sebab kita 3 orang, kita, mak ayah suami kita setuju bagi sama rata. Maka kita buat congak, tengok faraid yang lebih banyak pada dia. Maka kita tak boleh setuju untuk bahagi sama rata. Walaupun kita nak, tak boleh. Sebab dia merugikan yang bawah ni tadi. Oh gitu, ya. Kalau anak lelaki, better faraid ke sama rata? Faraid lah, sebab dia 2 bahagian. Anak perempuan better faraid ke bagi sama rata? Pandai. Jadi begitu. Jangan pula kita pergi tanya anak kita yang darjah 2 tu setuju tak bagi faraid sama rata. Setuju, jahanam. Tak boleh lah, dia tak pandai lagi. Rupanya kita penjaga ni pun kena tahu juga. Mestinya. Mana boleh buat tak tahu begitu. Kita kena tahu apa yang menguntungkan dia. Baik. Kemudian yang keempat, memahami konsep pembahagian mengikut pakatan. Apa maknanya? Sebelum nak bahagi mengikut pakatan ni, semua ahli waris mesti tahu yang pertama adalah si mati ini meninggalkan siapa ahli waris dia. Maka kena ada whiteboard lah. Tulis nama si mati. Yang mewarisi harta dia siapa? Tulis. Maka pakak tanya, yang ahli waris tanya, kenapa dia ni tak dapat? Kita pun terang, dia tak dapat sebab dia dihalang oleh anak lelaki. Dia dihalang oleh ayah si mati. Kalau ayah si mati ataupun anak lelaki ada, dia ni tak dapat daripada si mati. Ya, memang tak dapat sebab dia memahjubkan. Sebab itu orang suruh mari kuliah maghrib di surau ni kena mari. Dia kata, okey, kau kata kat aku pula dah. Itu cara dia. Jadi semua nampak. Okey, ni yang ni individu-individu ni akan dapat. Baik, padam. Maka tulislah pula si mati ni meninggalkan apa harta dia. Harta dia ada berapa? Tulis. Rumah semi di mana? Pajam. Rumah banglo di Kampung Batam Benar. Mana? Tanah lot di Golf apa ni? Bubur lah. Tanah mana-mana pun. 10 item. Total 2.5 juta. Jadi semua dah buka mata. Wow, dah. Kata banyak ni. Okey, nampak dah. Padam. Maka isteri si mati mendapat berapa bahagian? 400,000 contoh. Ayah si mati dapat berapa? 600,000 sebagai contoh. Anak lelaki si mati dapat berapa? 700,000 sebagai contoh. Jadi semua nampak. Kalau ikut faraid bahagian aku banyak ni. Bila dah terang 1, 2, 3 tadi, lagi nak bagi sama rata ke, nak sepakat ke, sila. Sebab manusia selagi mana dia tak nampak 3 benda ni, dia boleh cakap dia setuju. Cuba kalau dia nampak taubat, dia tak setuju. Betul tak? Sebagai contoh, Tuan-Tuan Haji dapat 400,000. Apa perasaan? Harta pusaka adik-beradik. Apa perasaan dapat 400,000? Ni malam ni transfer 400,000. Rasa tak mari subuh esok rasanya. Kan? Tak ada masjid 2 bulan. Kenapa? Saya pergi berjalan ustaz. Mesti London.
Ni minggu depan ni tak lama lagi New Zealand pula ni. Pula. Lepas tu kita selalu duk berdoakan, ya Allah ya Tuhanku, jangan kau bolak-balikkan hatiku, kan? Macam-macam kehidupan ini. Jadi nak bahagi mengikut pakatan, mesti ikut 4 benda tu tadi. Yang pertama, tiada paksaan. Yang kedua, mesti ada semua ahli waris dalam perbincangan. Yang ketiga, tidak merugikan, mengurangkan bahagian anak yatim ataupun yang bukan mukallaf. Yang keempat, memahami konsep pembahagian mengikut pakatan. Baik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apakah pembahagian begini tidak mengikut kehendak hukum syarak atau membelakangkan hukum faraid? Jawabnya adalah sama sekali tidak membelakangkan hukum faraid. Malah pembahagian yang digalakkan oleh syarak. Sebab apa? Sebab mereka membuat satu persetujuan yang telus, yang mana mereka bersetuju semua sekali. Tuan-tuan cuba bayang kalau kita tak ada hukum faraid. Agak-agak berterabur tak masyarakat kita. Yang ada ni pun duk makan harta orang. Kalau tak ada, lebih-lebih lagi lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni tuan-tuan dan puan, ayah saya dulu kerja custom, mak tak kerja. Jadi kami 5 beradik, nombor 1 ustaz, nombor 2 ustaz, nombor 3 ustaz, saya nombor 3. Jadi bila-bila dah umur begini, member-member ayah dia tahu anak-anak ayah ni ustaz-ustaz belaka, yang ni bahagian ni, ni bahagian ni. Jadi ramailah yang telefon tanya begitu begini. Cuma saya nak share, ni panah-panah lagi cerita dia. Dia ni ada anak 3 orang. Kaya lah kot, sebab dia ada title datuk lah. Kemudian dalam penjawat, dia dulu pengarah dalam satu negeri. Tak payah sebutlah negeri mana, tentu puan cari pula. Jadi rumah dia di belah Salak Tinggi tu banglo. Makna kata kaya nak boleh beli rumah banglo ni, tak betul kan? Bukan Batang benar, Salak Tinggi, Selangor. Jadi dia ada buat rumah untuk anak dia yang sulung. Siapa buat? Isteri dia. Isteri dia pun kerja hebat juga dululah. Berapa tanah tersebut? Tanah tersebut, tanah pusaka, rumah tersebut buat di Kelantan. Kelantan. Berapa harga kos buat rumah tadi? 500,000. 500,000 buat di Kelantan, besar tuan-tuan dan puan-puan, tengok main. Kalau 500,000 sini, tu besar tu lah. Tak? Rumah tu kan? Tak ada 2 tingkat kan? Ni, rumah banglo di Kelantan 500,000. Makna kata masuk pintu utama barangkali tak jumpa bilik utama kat mana. Mungkin lah. Jadi dia ni, isteri dia kata kepada anak dia tadi ni dengan menantu, dia kata rumah ni duduklah sebab dia orang pun menetap di sana. Isteri pula lecturer. Dia kata apa? Rumah ni duduklah. Nanti mama nak bagi juga pada cucu sebab anak dia 3 orang. Nanti mama nak bagi. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala, dia tak bahagi lagi. Anak dia yang lelaki tak dimati. Innalillah. Rumah tadi kena bagi faraid tak? Taklah, sebab tu rumah dia, bukan rumah anak dia. Okey. Jadi si isteri tadi berlalulah masa nak kahwin. Jadi dia dah paksa mertua dia tadi serah segera kepada anak dia 3 orang ni, cucu ni tadi. Kemudian dia tulis di Facebook yang mak mertua, pak mertua dia tak boleh pakai perangai pa. Habis dia tulis, dia kata dulu janji. Jadi terkejut, dia kata kenapa buat begini, kata. Kenapa buat begini?
Kemudian dah tak bagi dah anak-anak tadi, diorang datang tengok cucu dah tak bagi. Kemudian handphone pun dah block sebab dia nak kahwin. Bila nak kahwin, jadi nak duduk rumah tu, jadi suami baru pun boleh duduk rumah tu lah. Mana kata nama anak-anak dia. Maka dia tanya pendapat saya. Memang tepatlah pertanyaan itu. Betul tak? Sebelum orang nak game kita game dia dulu. Maka saya kata pada dia, Datin betul ke nak bagi pada cucu? Ya, memang betul nak bagi. Perlu ke segi buat pertukaran nama? Saya pun jawab, tak payah. Habis tu ustaz saya nak bagi, sabar Datin. Datin buat wasiat. Sebab lepas Datin mati baru cucu tu dapat. Oh, wasiat. Makna kata bila cucu saya akan dapat? Tunggu Datin mati. Kalau 30 tahun lagi Datin mati, sabar. Barangkali yang menantu tu mati dulu barangkali. Settle. Kalaulah tuan-tuan dan puan, dia pergi tukar nama anak laki dia hari tu, agak-agak apa jadi dengan rumah tu? Sian tak? Sebab tu kadang-kadang perancangan Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan. Sebab itu tuan-tuan dan puan kena berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lindung aku ya Allah. Lindung daripada benda-benda anasir begini. Orang nak buat jahat kat kita, orang nak dajal kita. Tuan-tuan kena doa selalu. Masuk dengan saya. Mudah-mudahan kita akan ada satu perkataan, ya Allah kau selamatkan aku ya Allah daripada buat tindakan dulu. Kalau aku buat dulu begini, Jahannam aku ya Allah. Ini semua Allah Ta'ala punya cerita tuan-tuan kan. Allah Ta'ala punya cerita. Sebab itu apa-apa kena bergantung hidup pada dia. Tapi semenjak anak saya sakit hari tu, tuan-tuan Haji, perempuan Najah, bila anak dalam keadaan begitu, kita jadi gelabah kan. Setiap kali semayang menitih air mata saya. Saya mari terfikir, lama dah aku semayang tak menangis ni. Lama dah aku doa tak menangis ni. Oh. Lepas tu dia ada satu perasaan. Takkan nak menangis kena setiap kali kena uji. Kalau tak uji tak menangis pun. Oh tak boleh gitu tak. Dia macam hipokrit tak lah kita ni. Oh waktu tu. Jadi dah makin kurang tengok manusia. Hari tu tunduk berdoa tu Allah gini. Semayang pun sujud rapat hari tu. Anak dah sihat, pula patut kena buat sesuatu. Kena buat, kena kekalkan momentum itu tuan-tuan dan puan. Baik. Yang seterusnya, salahkah jika seseorang itu memberikan haknya kepada saudaranya yang memerlukan? Boleh tak dia tak ambil faraid, bahagian dia tadi ni dia beri pada ahli waris yang memerlukan? Boleh ke tidak? Jawabnya adalah boleh. Malah tuan-tuan dan puan, Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi telah ditanya tentang bersedekah kepada kaum kerabat, lalu baginda menerangkan orang yang bersedekah kepada kerabatnya itu mendapat 2 pahala. Apa dia? Pahala hubungan silaturahim dengan kerabatnya dan pahala sedekah itu sendiri. Tapi ada dalam kalangan kita kan, di kalangan adik-beradik, saudara mara, tak nampak, orang jauh je nampak. Rohingya, sian, kita kena transfer duit kat dia ni. Dah, Palestin, kita kena transfer ni. Baguslah nak ceritanya. Alih-alih adik dia WhatsApp, boleh tak pinjam 500, aku nak balik kampung bini aku hujung minggu ni, 2 bulan dah aku tak balik. Ini lepas tu zaman kecil dulu ayah dah pesan, jangan malas, tapi kau malas juga belajar, tengok apa kau dapat sekarang, ala jahannam. Tuan-tuan tak boleh kata begitu. Sebab kita 5 beradik sebagai contoh, bukan semuanya doktor. Kita 5 beradik, tak semuanya gaji 15,000 sebulan.
Sebab itu bila kita ada banyak harta kita, Allah Ta'ala beri rezeki, rupa-rupanya rezeki tadi kita kena tolong sesama kita. Jadi kita sebagai postman lah, Allah Ta'ala beri, maka kita salurkan, hantar tuan-tuan. Tapi kalau kita ada sifat begitu seperti postman tadi, alhamdulillah, kekalkan momentum itu tuan-tuan. InsyaAllah ganjaran syurga yang layak buat tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Dan ada juga tuan-tuan orang yang mana yang dekat-dekat dia tak nampak, asal makan kat rumah dia kata buat ikan sardin sudahlah. Oh, kalau dengan member dia udang galah. Ada yang begitu tak? Ada. Kenapa saya kata begitu? Sebab dia tak sebut di mahkamah saya lah isu-isu begini. Kedekut suami saya. Kalau family minta tu, semua nak catu. Tapi kalau dengan member-member, habis dia jaja. Roti terbang, tsunami, banjir lah, macam-macam. Tapi kalau dengan anak beranak, masak apa yang ada je lah. Jimat dah, musim lah ni musim mahal kan. Pula. Tapi kalau member-member, ikan siakap steam limau. Kan? Siakap 3 rasa. Masak camsom apa benda tu Thailand tu, som tam. Dah balik rumah gitu. Tapi dengan anak bini kedekut tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita berbicara tentang membahagikan harta pusaka ini, maka tuan-tuan dan puan ada option lah. Option yang mana tuan-tuan dan puan nak bahagi macam mana. Tapi nak buat perbincangan itu, tuan-tuan kena pastikan dalam ahli waris ni tadi yang nak berbincang ni kena ada yang faham ya. Ada yang tukang terang, ada yang tahu bab hukum hakam, ada yang tahu cara begini mana yang paling terbaik, jalan ni mana paling terbaik. Dia kena ada orang yang macam itu. Sebab kalau tak ada orang macam ni, susah. Last sekali akan buat perbincangan mengikut logik akal. Bila ikut logik akal, dia akan jadi masalah. Kenapa? Sebab bila mana habis perbincangan dah bahagi, yang tak puas hati dia akan cerita kat pasangan dia, sebenarnya abang tak setuju tapi tak buka ruang pula. Jadi benda tak habis tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu yang kita bicarakan bulan lepas dengan bulan ini, walaupun dah bahagi harta pusaka, masih lagi berbunyi. Patutnya sudahlah, habislah. Kenapa berbunyi? Sebab tak ikut kepada 4 perkara yang saya nyatakan di awal itu tadi. Kenapa tak berlaku 4 perkara tadi? Sebab tak ada orang yang nak lead, tak ada orang yang nak pimpin. Macam kita semayangkan, kita ada tuan imam. Bila ada perbincangan, mesti ada seorang ketua yang mana dia mahir, dia tahu. Kalau tak tahu, mudah saja dia tanya orang, dia buatlah preparation, kemudian dia akan terang pada semua. Takkan nak bagi alasan saya tak reti kira. Ni ada, buka lah. Kan saya dah ajar sebelum ini, laman web mana nak tekan, nak tahu berapa bahagian masing-masing, buka lah, print out, bagi seorang satu. Tapi kalau tak ada usaha itu tuan-tuan dan puan-puan, saya bimbang berlakulah seperti mana yang berlaku dalam kalangan kita pada hari ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Ilmu ini tidak ramai orang yang berminat. Bila dia berminat, bila kena di batang hidung sendiri, dia berminat. Dia berminat untuk tahu. Tapi ada orang yang berminat tetapi ada helah. Apa maknanya? Dia tahu rupanya kalau lalu jalan ni merugikan dia, maka dia akan war-warkan kepada ahli keluarga dia tentang jalan ini, sebab jalan ini masyuk di pihak dia. Dia tak bagi tahu. Contoh, apa helah dia? Aku dengar ceramah dengan Ustaz Ihsan hari tu.
bubuh nama ramai-ramai ni bahaya. Kenapa bahaya? Yalah, nanti kalau kau mati, macam mana? Ahli waris pula kau masuk. Asalnya 5 orang, dah ahli waris kau masuk, dah kena bincang dekat dengan sebelah orang pula dah. Kemudian kau pula, ginilah tanah ni korang letak nama aku bayar bahagian korang. Okey, tapi aku tak banyak duit lah, aku bayar seorang 10,000, boleh? Daripada tak ada apa, baik korang ambil 10,000. Harta ni pun bukan mahal mana pun, dah diceruk mana tak tahu, dia pun bayar seorang 10,000. Maka modal dia habis berapa? 50,000 sebagai contoh. Helah dia adalah, dia dah pergi tanya dah, Cina mana tak tahu dah. Sebab Cina memang nak beli tanah ni, rupanya 200,000. Tukar saja nama dia, bulan depan dia pergi jual. Modal dia berapa? 50,000. Nah, dapat 150,000. Dia pun buat senyap. Kemudian naik signboard nak bina. Tanah hari tu aku tengok naik signboard, ni projek apa? Tahu tu projek apa? Tahu, aku jual kat dia orang murah-murah hari tu. Hari tu aku bayar kat orang 50 kan, aku jual 65. Hampir membohong. Jangan buat begitu tuan-tuan dan perempuan. Helah ni tuan-tuan dan perempuan. Apa salahnya kita bagi tahu pada semua ahli waris kalau kita jual macam mana, sebab hari tu ada orang nak beli 200,000. Apa susah daripada kita buat helah begitu? Takkan kita nak kata tak apa, 150,000 tu kebijaksanaan saya. Dia main kebijaksanaan pula. Sebab itu hati-hati tuan-tuan dan perempuan. Hati kita ni tuan-tuan dan perempuan, jangan kita meletakkan dunia ini penuh dalam hati kita sampai tak ada langsung tentang cerita akhirat. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, masuk dah ke isyak belum ni? Dah. Kenapa tak bunyi? Ular. Habis dah renovate ni. Kena ni. Dugaan, betul. Dugaan. Hebat apa ni? Dugaan. Tak apa. Ada soalan tuan-tuan dan puan setakat itu? Ada soalan? Tak ada. Okey. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Ni kalau buat qiyamul lail ni kira buka yang tu saja tu steady juga kan? Lampu tu. Kan? Yang lain semua tutup lah. Baru dia zoom tu lebih sikit lah. Alhamdulillah. Hari Sabtu ni. Banyak juga habis ni buat kan? Apa? Dekat dengan 100,000 jugalah kan? Alhamdulillah, selesa kan? Baguslah. Jadi daripada asalnya dulu biasa-biasa, sekarang ni dah jadi luar biasa kan? Jadi semua pakai mihrab sekarang ni kan? Bajik Batam Benar pun mihrab juga. Cuma Batam Benar dia ada lampu celah tu kan? Nur. Ni nur di atas. Lagi hebat, lebih tinggi. Kita jumpa lagi tuan-tuan pada bulan hadapan. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada malam ini tuan-tuan sampaikan pada orang lain. Terima kasih banyak atas komitmen pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.